Anda bersama saya, Jaden, dalam Midnight Man with Jaden Zander. Dan marilah selami dunia misteri bersama saya. Dalam episod kedua ini, saya akan mengemukakan dua lagi cerita misteri yang pernah saya alami. Jadi saya menjemput anda untuk membuka minda dan bersama saya menyelami dunia misteri. Baiklah, cerita pertama saya ini berlaku kepada diri saya sendiri semasa saya bekerja sebagai seorang pegawai polis bersama dengan polis K9 unit. Pada masa itu, pada tahun 1997 sehingga tahun 2000, saya telah berkhidmat daripada Changi, iaitu camp saya, base saya di Changi, iaitu di bahagian barat Singapura. Kita ada 2 shift dan pada malam yang dipersoalkan ini, saya bekerja pada waktu malam, dan saya telah dikerahkan untuk bertugas di Selarang Park Center, salah sebuah penjara lah di Singapura. Jadi pada malam itu saya telah diberi duty daripada pukul 2 pagi sehingga pukul 8 pagi. Jadi seperti biasalah, pukul 1.30 tu saya sudah prepare lah untuk pergi ke SPC untuk bertugas. Jadi saya bersama dengan rakan saya pun dalam pukul 2 itu kita menuju ke SPC, dan nanti setelah tibanya di sana mengambil alih kerja daripada rakan saya yang bertugas daripada pukul 8 malam sehingga ke 2 pagi. Dan di SPD ni ada 4 sektor. Sektor 1, 2, 3 dan 4. Dan pada malam itu saya telah ditugaskan untuk menjaga sektor 3 dan 4. Jadi seperti biasa, saya daripada sektor 1 itu saya berjalan menuju ke sektor 3 dan 4. Sebelum saya sampai ke sektor 3 dan 4 ni, saya harus menyeberang jalan dan pergi ke subgate. Dan setelah di subgate, saya perlu report kepada warden yang bertugas pada malam itu. Dan setelah report, saya pun menuju ke sektor 3, di mana saya telah dikerahkan untuk pergilah bertugas. Saya pun masuklah ke sektor 3, dan untuk menuju ke arah standby area saya ni, saya perlu jalan, saya akan dalam 5 minit, 10 minit gitu untuk menuju ke tempat standby saya. Dan di tempat standby saya ni ada satu rumah kecil ada, dan di dalam rumah itu ada satu meja dan satu kerusi saja, dan juga tempat untuk saya berehat dan juga bersama dengan anjing saya berehat juga. Dan setibanya di pondok kecil ni, di sebelah kanan saya ada blok yang terakhir. Blok ini adalah blok untuk penjenayah lah, mereka tinggal di situ. Dan saya pun mulalah tugas saya seperti yang saya katakan tadi. Ada satu blok ni di belakang tu, dan tumpuan saya ialah ke blok yang itulah. Dan di blok tu ada 2 tingkat atas dan tingkat bawah. Selalunya tingkat bawah itu tempat warden lah berehat dan standby. Di atas pula tempat tidur penjenayah. Dan di atas tu ada dalam 6 tingkap, tak silap saya lah.
Dan di atas setiap tingkap ni ada lampu. So jadi kita dapat daripada mana saya duduk tu, saya dapat melihat ke arah tingkap tu kerana ada lampu di atas tingkap. Jadi pada satu tingkap ni lah, tingkap yang paling hujung sebelah paling kanan sekali, saya ternampak ada satu brother ni lah yang sedang melihat keluar tingkap pada malam itu. Mungkin panas lah, saya rasa mungkin dia tak boleh tidur pasal dia melihat keluar tingkap. Beliau tidak berpakaian, dia cuma pakai seluar pendek sajalah. Mungkin panas malam tu kan. Jadi saya tak fikir apa-apa, teruskan tugasan saya. Dan selang 1-2 minit gitu, saya melihat ke tingkap tu juga, dan saya nampak brother tu masih lagi diri di tingkap tu. Satunya yang peliknya, dia tidak bergerak pun, sama posisi dia. Dan saya tak fikir panjang lah, dan tak indahkan sangat. Mungkinlah abang tu tak boleh tidur kan. Jadi kali ketiga saya melihat ke arah tingkap tu, saya rasa ada sesuatu yang tak kena. Kerana abang tu dia tidak berganjak. Dia masih berdiri di tingkap, masih melihat keluar. Tapi dengan saya betul-betul melihat ke arah abang tu, baru saya perasan yang abang ni memang badannya ada, tangannya nampak, kakinya pun nampak, tapi yang peliknya tak berkepala. Itu yang betul-betul saya terperanjat dan saya tak tahu apa nak buat. Jadi dengan pantasnya saya pun berlari daripada pondok yang saya bekerja tu, yang saya standby tu. Saya berlari ke subgate dan ketuklah pintu warden ni di subgate ni kan. Jadi abang warden ni pun keluar. Abang warden ni pun tanya kenapa. Tapi saya rasa abang warden ni tahu yang saya nampak sesuatu, kerana abang warden ni berkata kepada saya, kenapa muka kau pucat? Tak apa. Kau pergi cuci muka, lepas tu kau datang sini duduk dengan abang. Itulah yang diperkatakan oleh abang tu lah, warden tu. Jadi saya pun pergi ke bilik air cuci muka, dan saya datang balik ke subgate ni lah untuk bersama dengan abang warden ni. Lepas tu abang warden ni bertanya, kenapa, apa terjadi tadi? Saya pun ceritakanlah yang saya sedang menjalankan tugas, dan blok di belakang tu saya ternampak brother ni yang tak boleh tidur mungkin. Dia tengah melihat kat tingkap. Jadi pun abang warden ni pun tanya, blok mana kan? Blok yang mana? Saya pun kata blok yang paling belakang sekali bang. Blok yang paling belakang dekat dengan pondok saya standby. Lepas tu abang tu pun macam rasa pelik. Abang tu check lah dia punya buku register kan. Dia check, setelah periksa buku register dia, baru dia memberitahu saya yang sebenarnya kat belakang tu, blok yang paling ujung tu dekat dengan pondok adik tu, tak ada orang. Blok tu memang kosong. Dah lama juga blok tu kosong. Jadi siapa yang adik nampak kat atas? Itulah dia. Satulah peristiwa yang betul-betul menyeramkan semasa saya bertugas di SPT. Dan itu adalah cerita pertama saya. Dan saya akan sambung ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni juga berlaku pada masa saya bekerja di Changi Base juga. Tapi cerita ni ada sikit kelainan lah. Kerana pada malam itu saya telah ditugaskan untuk menjadi duty officer, untuk menjaga operations room lah, ataupun bilik operasi. Jadi pada malam itu di balai saya, di stesen saya ada 6 orang, termasuk saya lah, yang bertugas standby di balai.
ataupun di stesen. Dan biasalah setengah rakan saya ni mereka rasa bosan, jadi mereka pun memberi cadangan untuk bermain permainan kad ataupun card games. Dan di luar bilik operasi ni ada meja. Jadi di situlah mereka bermain permainan kad ataupun card games. Dan 4 orang bermain. Jadi saya dengan rakan saya lagi satu melihatlah, tengok je diorang bermain kad. Dan salah satu daripada rakan saya ni sedang membilik-bilik kad beliau lah. Dan tiba-tiba beberapa kad terjatuh ke lantai. Dan beliau pun sekat jatuh, jadi dia pun membungkukkan badannya untuk mengangkatlah kad-kad yang jatuh tu. Tapi apabila dia bangun, dia duduk, dia diam, terus terdiam. Kerana sebelum tu dia memang suka bercakap, suka berbual, suka buat kelakar. Jadi rasa macam pelik dia tiba-tiba setelah mengangkat kad tu, dia terus terdiam. Dan muka dia nampak pucat. Jadi saya pun tanya, kenapa? Apa jadi? Dia kata, tak apalah, kita jangan main kad lagi lah, tak apa, kita pergi masuk ke bilik operasi dan berbual lah. Jadi saya rasa pelik, tapi dia sudah berkata begitu kan. Jadi yang lain pun kata okeylah, bolehlah kita berhenti bermain permainan kad dan masuk ke bilik operasi kan. Jadi sambung ke paginya selepas kita handover kepada tim yang berikutnya. Jadi di dalam locker room, di dalam bilik locker, saya pun bertanyalah kepada beliau, apa jadi semalam? Kenapa tiba-tiba mau berhentikan, anda berhentikan permainan kad tu? Jadi dia pun ceritakanlah, dia kata apabila kad tu jatuh, dia membungkukkan badannya untuk mengangkat kad-kad yang jatuh tu. Di bawah meja dia ternampak banyak sangat kaki yang mengelilingi meja di mana mereka sedang duduk tu lah. Jadi itu yang buat dia terperanjat, kerana ternampak kaki yang banyak sekali daripada bawah meja. Itu yang membuat dia bercadang untuk berhentikan permainan tu dan masuk ke bilik operasi. Dan daripada hari itu kita tidak bermain di meja tu lagi lah. Kita akan duduk di bilik operasi, dan jika mereka mau bermain permainan kad juga di bilik operasi. Dan itulah salah satu cerita yang seram yang terjadi semasa saya bertugas di Changi Base. Dan itulah 2 cerita daripada saya untuk episod yang kedua, Midnight Man with Jaden Zander. Saya harap anda terhibur, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda mendapat notifikasi apabila saya upload video yang baru. Jadi saya akan berjumpa anda di episod ketiga. Jangan lupa bersama saya, The Midnight Man with Jaden Zander.